surah Al-Kautsar. Rasa-rasanya kalau tuan-tuan tak perlu buka Quran pun semua dah hafal. Bahkan ini antara surah yang diminati. Sebab yang pertama 3 ayat. Surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath pun 3 ayat juga. Tetapi 3 ayat Al-Kautsar ini 3 ayat yang paling pendek dalam Quran. Biasa-biasanya kalau solat seorang-seorang, maknanya inilah antara surah yang menjadi pilihan kita. Surah ini mengandungi 108 ayat. Surah ini ikut rankingnya ialah surah yang ke-108. Daripada 114 surah, surah ini berada di kedudukan yang 108. Dia mengandungi 3 ayat. Dan surah ini majoriti di kalangan ulama, masyhur di kalangan ahli tafsir, surah ini merupakan surah Makkiyah. Makkiyah maknanya surah-surah yang diturunkan sebelum hijratul Rasul daripada Mekah ke Madinah. Tetapi ada sebahagian kecil daripada ulama tafsir ini yang menyatakan surah ini diturunkan di Madinah. Antaranya Imam Ibn Katsir. Dia menyebut surah ini surah Madaniyah. Tetapi kitab ataupun tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, dia memilih pandangan majoriti, pandangan masyhur di kalangan ahli tafsir, surah ini diturunkan di Mekah. Okey, kita baca dahulu untuk mengambil barakah, mengambil fadilatnya. Bolehlah sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Inna, sesungguhnya kami. Kami ini siapa? Ini Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah itu lebih daripada satu? Kami tidak. Kami ini nak menunjukkan ta'zim, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gunakan kata ganti nama kami untuk Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang esa itu. A'tainaka, kami, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu, mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat pemberian yang banyak melimpah ruah. Okey, 3 patah. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna, sesungguhnya kami. A'tainaka, berikan kepada kamu. Al-kautsar, pemberian yang banyak melimpah ruah. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda kesyukuran. Fasalli, maka salatlah kamu, sembahyanglah kamu, li rabbika, semata-mata kerana Tuhanmu, wanhar, begitu juga korbankanlah, berkorban. 3 patah perkataan juga. Fasalli, salat, li rabbika, semata-mata kerana Tuhanmu, wanhar, wanhar maknanya korbankanlah. Sebab itulah hari raya haji dinamakan selain pada Yaumul Adha, Yaumun Nahar. Nahar itu hari korban, Adha juga korban. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Inna, sesungguhnya. Jadi kalau jumpa dalam Quran perkataan inna, maknanya maksud dia sesungguhnya. Inna ni banyak dalam Quran. Inna a'tainaka ni. Wal as innal insan. Jadi baca Quran ini kita baca tanpa faham makna dapat pahala. 1 huruf gandaan 10 pahala. Kita baca dan kita faham makna. Baca itu pahala lain, makna pula pahala lain. Jadi sekurang-kurangnya malam ni inna. Inna jumpalah di mana-mana, maksudnya sesungguhnya. Okey, sesungguhnya. Innaka laminal mursalin. Inna tu sesungguhnya. Bila jumpa kaf, huruf kaf di belakang, innaka.
sesungguhnya kamu. Okey, innaka a'tainaka, ka di belakang itu maknanya kamu. Inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka, orang yang membencikan kamu. Sesungguhnya orang yang membencikan kamu wahai Muhammad, huwal abtar, huwa dialah al-abtar, yang terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingini. Okey, itu dari segi makna perkataan. Sebelum kita pergi kepada tafsirannya. Hazihi surah makkiyah fil masyhur wa qaulil jumhur. Inilah surah ini dari sudut pandangan masyhurnya dan jumhur para ulama sebut surah ini diturunkan di Mekah, Makkiyah. Kenapa dinamakan Al-Kautsar? Sumiyat suratul Kautsar liftitahiha biqaulillahi ta'ala mukhatiban nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana Allah Subhanahu wa taala di permulaan surah ini Allah menggunakan perkataan Al-Kautsar mukhatiban nabiyhi sebagai ucapan untuk nabinya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kenapa surah ini dinamakan Al-Kautsar? Kerana dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan Al-Kautsar, nikmat yang melimpah ruah. Dari sudut bahasanya, perkataan kaf, tha dan ra, kathura, maknanya banyak. Kathir, yang banyak. Kautsar, yang terlalu banyak. Bila belajar bahasa Arab ini namakan sirah mubalaghah, maknanya yang paling, yang terlalu banyak. Jadi Allah gunakan di sini, inna, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu bukan banyak, tetapi terlalu banyak nikmat-nikmat pemberiannya. Jadi surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana sebab itu. Apa makna Al-Kautsar? Al-khairul katsir ad-daim fid dunya wal akhirah wa minhu nahrul kautsar fil jannah. Maksud Al-Kautsar ini ialah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, melimpah ruah, ad-daim, yang berterusan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Dan di antara satu daripada pemberian kebaikan yang banyak-banyak itu, salah satunya ialah Al-Kautsar, iaitu sungai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sungai ini khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penghuni-penghuni syurga, khasnya di kalangan umat-umat baginda. Jadi Al-Kautsar ini maksud secara umumnya ialah nikmat-nikmat yang melimpah ruah. Dan antara maksud Al-Kautsar ini ialah nama sungai Nahrun fil Jannah, nama sebatang sungai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surah ini. Yang pertama, bayanu fadlullahil karim wa imtinanihi 'ala nabiyyihir rahim. Nak ceritanya kelebihan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya yang tersayang. Bi'ata'il khairul katsir fid dunya wal akhirah. Pemberian ini melimpah ruah baik di dunia maupun di akhirat. Dan antara pemberian ini ialah Al-Kautsar fil jannah, iaitu sungai Al-Kautsar dalam syurga. Jadi ayat pertama ini makna secara umumnya nak ceritanya Allah Subhanahu wa taala ini mengurniakan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini kurniaan yang melimpah ruah, yang banyak-banyak sangat. Itu untuk nabi khasnya, dan begitu juga untuk kita selaku umatnya pun nikmat yang tak terkira banyak. Nanti kita akan tengok apa contoh-contoh nikmat ini. Yang kedua, ayat yang kedua itu makna umumnya amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ummatahu bil muwazabati 'ala shalah. Jadi kerana nikmat yang melimpah ruah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sebagai tanda terima kasih kepada Allah di atas kurniaan nikmat tadi, hendaklah mendirikan salat bil muwazabati 'ala shalah, sentiasa berterusan mengerjakan salat, wal ikhlasu fiha, bukan hanya mengerjakan tetapi hendaklah dikerjakan dengan ikhlas, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naharal adahi syukran lillahi taala, begitu juga dengan berkorban sebagai tanda terima kasih, syukur kepada Allah di atas nikmat kurniaannya. Jadi ayat kedua itu fasalli li rabbika wanhar, maksud secara umumnya Allah Subhanahu wa taala nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita selaku umat baginda
Kerana banyak sangat nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, jadi hendaklah kita balas tanda syukur kita. Jangan lupa untuk mendirikan solat yang fardu dan juga yang sunat. Dan yang kedua, janganlah kedekut untuk berkorban. Korban secara khususnya ialah korban pada hari raya korban, dan korban secara umumnya berkorban sepanjang masa, sama ada menggunakan tenaga, wang ringgit, idea dan sebagainya. Itu dua. Inna syani'aka huwal abtar. Apa makna umumnya? Basyaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam binasrihi ala a'daihi. Ini merupakan perkhabaran gembira kepada Rasulullah, kemenangan di atas musuh-musuhnya. Wa yakhzihim wa izlalihim wa haqaratihim. Dan ini merupakan penghinaan kepada pihak musuh. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membenci kamu wahai Muhammad, mereka itulah yang terputus daripada nikmat Allah. Jadi itu makna secara umum 3 ayat ini. Okey, kita tengok sedikit kelebihan. Apa kelebihan surah ini? Akhrajal Imam Ahmad an Anas bin Malik. Hadis ini diceritakan kepada kita oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dia kata, "Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah." Pada suatu hari Rasulullah ini tunduk mukanya ke bawah. Farafa'a ra'sahu mubtasiman. Lepas dah tunduk lama tu, kemudian Rasulullah angkat kepala mubtasiman, dalam keadaan tersenyum. Qala lahum wa imma qalu lahu. Lalu kami ni, di kalangan kami ni ada yang bertanya kepada Rasulullah, lima dhahikta? Kenapa senyum ni? Kenapa ketawa ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu unzilat alayya anifan surah. Baru sebentar tadi aku diturunkan satu surah. Lalu Rasulullah SAW membacalah inna a'tainakal kautsar hingga ke hujungnya. Faqala, lalu Rasulullah tanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kamu apa itu al-kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Al-kautsar itu ialah sungai yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku di dalam syurga nanti. Alaihi khairun katsir, dia ada banyak kelebihannya. Taruddu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang akan didatangi oleh umatku pada di dalam syurga nanti. Aniyatuhu adadul kawakib, dan bilangan penceboknya, gelasnya, cawannya untuk minum daripada sungai ini, bilangannya sebanyak al-kawakib fis sama, bintang di langit. Ceritanya sungai ni tak tahulah selebar mana, seluas mana, dan pencedoknya, gayungnya, cawan gelasnya berapa banyak? Sebanyak bintang di langit. Jadi itu makna khusus untuk Al-Kautsar ini. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah beritahu Al-Kautsar ini ialah nama sungai yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda di dalam syurga. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, antaranya kitab karangan Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, disebut Rasulullah SAW ini dikurniakan al-haud. Haud ini kolam, dan juga dikurniakan an-nahar, sungai. Al-Kautsar itu sungai di dalam syurga. Dan di luar daripada syurga, iaitu di padang mahsyar dan di pintu syurga, Rasulullah SAW ini ada al-haudnya, kolamnya. Yang pertama sekali, kolam ini ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, bila kita semua bangkit daripada kubur dalam keadaan ialah dahaga, dalam keadaan kelaparan sebagainya, pada ketika itu ada kolam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kolam ini umat-umat baginda akan pergi, dan umat nabi-nabi lain pun adalah kolam masing-masing. Dan dalam satu hadis sebut, bila kalangan umat ini pergi untuk minum, tiba-tiba ada sebahagian daripada mereka ini dihalang. Yakhtalijul 'abdu minhum fa aqulu ya rab innahu min ummati fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Di kolam ini umat Nabi Muhammad ini akan berduyun-duyun, berpusu-pusu pergi. Dan ada sebahagian daripada umat Nabi Muhammad ini dihalang daripada minum daripada air haud ini, kolam ini. Lalu Rasulullah sebut, tanya kepada malaikat, ya malaikat, ya Rabb, ya Allah,
innahu min ummati, mereka itu daripada umatku ya Allah. Fayuqal, lalu dikatakan, diberi jawab kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ya Rasulullah, ya Habib Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Jadi umat Nabi Muhammad ini semua sekali akan berduyun nak pergi minum air telaga, air haud ini, air kolam ini, tetapi sebahagiannya dihalang daripada minum kerana mereka ini selepas kewafatan Nabi SAW, mereka ini tidak mengikut sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, mereka tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh baginda. Jadi selepas kewafatan, termasuklah pada zaman kita pada hari ini, maknanya selaku umat Nabi Muhammad ini, mereka yang tidak mengikut ajaran Rasulullah dihalang daripada minum daripada air kolam ini. Dan kali yang kedua sebelum masuk syurga, sekali lagi akan ada haud Nabi ini, dan yang terakhirnya ialah dalam syurga, yang insya-Allah kita akan jumpa hadisnya nanti. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa sebab turunnya surah Al-Kautsar ini? Ada beberapa sebab yang diceritakan oleh para ulama tafsir. Saya ambil hadis yang pertama, an Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ceritakan kepada kita, qadima Ka'ab bin Al-Ashraf Makkah. Pendeta Yahudi yang daripada Madinah pada satu ketika dia turun ke Mekah, datang ke Mekah, bernama Ka'ab Al-Ashraf. Faqalat lahu Quraisy, lalu orang Quraisy berkata, anta sayyiduhum, engkau ni orang besar di Madinah. Ala tara hazal munsabir wa al-muntabir min qaumih yaz'amu annahu khairum minna. Apa pendapat kamu? Ni Muhammad ni yang dah lari ke Madinah ini, mereka kata dia itu lebih baik daripada kami. Kami di sini maknanya orang Mekah. Wa nahnu ahlul hajij, sedangkan kami ini yang menguruskan jemaah haji. Wa ahlus siqayah wa ahlus sadana wa ahlus sadana, kami ini yang beri makan, beri minum kepada jemaah haji. Tiba-tiba Muhammad kata dia lebih mulia daripada kami. Apa pendapat kamu wahai Ka'ab? Qala, lalu dijawab oleh Ka'ab, antum khairun minhu. Wahai orang Mekah sekalian, ketahuilah kamu jauh lebih baik daripada Muhammad. Jadi ini antara provokasi yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai orang musyrikin Mekah ini rasa mereka itu betul. Sedangkan Ka'ab Al-Ashraf ini ahli kitab, baca kitab Taurat. Dia ni tahu Rasulullah ini memang Rasulullah yang betul. Tetapi apabila berhadapan dengan musyrikin yang sembah batu, sembah patung, tiba-tiba dia boleh buat pengakuan, Muhammad ini lebih hina daripada kamu, yang kamu ini sembah patung. Jadi ini menimbulkan rasa semangat untuk orang musyrikin ini. Akhir sekali mereka kumpulkan tentera, mereka pergi kepung Madinah pada tahun 5 Hijrah. Jadi antara puncanya mulut-mulut jahat orang musyrikin, orang ahli kitab ini yang mengatakan mereka itu lebih baik daripada Muhammad. Mereka itu lebih kuat, lebih hebat daripada Muhammad dan sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Kemudian bila mulut celupa orang Yahudi ini kata begitu, Allah turunkan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencikan kamu. Dalam kisah ini yang bencinya ialah ahli kitab tadi, Ka'ab Al-Ashraf tadi, huwal abtar, dia inilah yang akan terputus daripada nikmat pemberian Allah. Itu satu lagi yang lebih popular, kenapa turunnya surah ini? Wa akhraja Ibnu Abi Hatim Anis Sadi qala, kanat Quraisy taqulu idza mata dzukurur rajul batara fulan. Menjadi tradisi kepada masyarakat Arab, apabila satu keluarga, seorang suami, seorang bapa kehilangan kematian anak-anak lelaki dia, bila anak lelaki mati, dia kata batara fulan, putus dah, tak ada dah zuriat untuk dia ni. Falamma mata waladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lelaki, di Mekah Rasulullah kehilangan Qasim, di Madinah Rasulullah kehilangan Ibrahim. Apabila anak lelaki ini meninggal, orang musyrikin kata, oh Muhammad dah putus. Apa putus dah keturunan? Sebab anak-anak lelakinya dah mati. Dan antara yang mulut celupar ini ialah Abu Lahab. Antaranya Al-As bin Wa'il. Antaranya Uqbah bin Abi Mu'id dan yang lain-lain. Jadi inilah orang-orang mulut celupar inilah yang mengatakan Rasulullah ni putus keturunan, tak ada zuriat lagi. Putuslah lepas mati Rasulullah ni, tak ada lagi lah keturunannya.
sehingga menimbulkan rasa duka cita kepada Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah sendiri. Dan akhir sekali Allah nak pujuk Rasulullah, turunnya surah Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang melimpah ruah. Ahli tafsir menterjemahkan, menghuraikan nikmat Al-Kautsar yang melimpah ruah ini banyak disebutkan dalam surah-surah yang sebelum ini. Antaranya dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidak murka kepada kamu. Itu antara nikmat kurniaan Allah. Allah tak turunkan wahyu untuk beberapa ketika. Ada yang dikatakan sampai 6 bulan. Bila turunnya wahyu pertama, surah Al-Alaq 5 ayat itu, kemudian Rasulullah tertunggu-tunggu surah yang kedua, tak turun-turun. Ada riwayat menyebut sampai 6 bulan. Dan Allah sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak tinggalkan kamu, Allah tak biarkan kamu, wa ma qala, dan Allah tidak marahkan kamu. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah menjanjikan yang akan datang tu lebih baik lagi yang akan untuk kamu. Kemudian dalam surah Ad-Duha ini juga Allah sebut alam yajidka yatiman fa'awa. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bukankah kamu dahulu yatim? Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kamu. Daripada Halimatus Sa'diyahnya, kemudiannya ada Abdul Muttalibnya, kemudian ada Abu Talibnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW kita. Itu juga merupakan Al-Kautsar, antara nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk baginda. Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu di dalam keadaan mencari-cari hidayah, mencari-cari kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, menurunkan Islam. Itulah nikmat yang terbesarnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kamu dahulu dalam keadaan tidak ada duit, tidak ada harta. Kemudian munculnya Sayyidatina Khadijah, munculnya Sayyidina Abu Bakar, munculnya sahabat-sahabat yang dermawan yang lain, menyebabkan inilah yang membantu kamu. Dan itu antara Al-Kautsar, antara nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan dalam surah yang berikutnya, dalam surah Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Dulu kamu rasa risau, bimbang, takut dan sebagainya. Allah memberikan ketenangan kepada kamu. Itu merupakan nikmat kurniaan Allah yang termasuk dalam Al-Kautsarnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah hilangkan segala kesusahan kamu. Wa rafa'na laka zikrak. Allah angkat sebutan nama kamu. Sehingga ke hari ini dah 1400 tahun Rasulullah meninggalkan kita, tetapi nama Rasulullah ini sentiasa disebut-sebut. Jadi kalau nak senaraikan, banyak sekali kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Di akhirat nanti tak perlu ceritalah. Rasulullah berada di al-wasilah, berada di kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu khas untuk Rasulullah. Kita ini sebagai umat tumpang tuah sahaja. Rasulullah Rasul yang terbaik, kita umat yang terbaik. Rasulullah yang pertama sekali dibangkitkan daripada kubur, kita umat yang pertama dibangkitkan daripada kubur. Rasulullah yang pertama sekali akan dihisap, kita yang pertama umatnya. Rasulullah yang pertama sekali yang akan masuk syurga, kita yang pertama masuk syurga. Jadi kita ini tumpang tuah sahaja. Allah Subhanahu wa taala tidak menghina Rasulullah. Allah mengangkat darjat Rasulullah, nama Rasulullah. Kita pun selaku umatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghina, tidak memberikan musibah, azab yang berat-berat masa hidup atas dunia ini. Ini semua tumpang tuah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut, kami berikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang melimpah ruah, termasuklah kita sekali. Buat sedikit, pahalanya berlipat kali ganda. Niat nak buat jahat, belum dicatatkan dosa. Jadi kalau nak senaraikan, Al-Kautsar ini terlalu banyak, khas untuk Rasulullah dan juga umumnya untuk kita selaku umat. Al-Kautsar, ini hadis berkaitan
keterangan lagi, penjelasan lagi. Apa, macam mana gambaran Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk Rasulullah di dalam syurga nanti. Warawa At-Tirmizi. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Kautsar itu ialah sebatang sungai di dalam syurga. Hafatahu min zahab. Tebing kedua-duanya, maknanya tebing sungai itu di kedua-dua belah arah, min zahab, daripada emas. Daripada emas. Wa majrahu ala durri wal yakut, dan air sungai tadi itu mengalir di atas adur, mengalir di atas batu-batu permata dan yakut. Ni atas batu permata. Mana kita di sungai ni batu di bawah, tetapi dalam syurga sungai Al-Kautsar ini batu permatanya. Kemudian turbatuhu atyabu minal misk. Tanah yang di sekitar sungai itu ni atyabu minal misk, baunya lebih harum daripada bau kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asal, dan airnya, rasa air itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyadu minas thalj, dan lebih putih warnanya daripada putihnya salji. Dan hadis ini hadis hasan sahih. Jadi memang tak nak bayang macam mana kedua-dua tebing daripada emas, tanahnya wangi macam kasturi, air mengalir di atas batu-batu permata. Memang kita tak boleh nak bayangkan, sebab Rasulullah sebut nikmat dalam syurga ini mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas macam mana gambaran yang sebenarnya di hati kita. Cuma nak tengoknya, pastikan masuk syurga, insya-Allah kita akan saksikan macam mana rupa ni. Cuma ini diceritakan, gambaran sebenarnya wallahu a'lam. Kita tengok dalam cerita yang macam-macam dalam TV pun digambarkan, Wonderland itu pun kita dah tak terbayang dah. Apalagi kalau syurga yang sebenarnya. Jadi itulah 3 ayat yang kita belajar pada malam ini. 3 ayat ni pendek, tetapi ayat ini sampai Rasulullah tadi daripada tunduk, angkat kepala, tersenyum dan ketawa. Jadi nak ceritanya Rasulullah seronoknya dengan 3 ayat ini, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengisytiharan bahawa baginda ini a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Jadi bila kita tengok dari sudut bahasanya, a'tainaka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan menggunakan kata kerja fi'il madhi. Okey. Nak ceritanya benda yang Allah Subhanahu wa taala beri ni, Allah, kami telah berikan kepada kamu. Sedangkan Rasulullah masih hidup lagi ketika itu. Telah berikan ini maksudnya pasti beri, dan benda yang akan datang tu pasti Allah akan Subhanahu wa taala beri di dunia dan juga di akhirat nanti. Bila kita beritahu saya telah makan, dia beza dengan saya sedang makan, saya akan makan. Bila kata-kata saya telah makan ni, confirm dah makan dah, kenyang dah. Bila Allah kata kami telah berikan kepada kamu nikmat yang melimpah ruah, sedangkan Rasulullah masih ada lagi, masih hidup lagi, tapi Allah kata kami telah berikan, maknanya pemberian Allah ini confirm Allah akan beri, yang telah beri, yang sedang dan akan diberikan untuk masa-masa akan datang dan juga di akhirat nanti. Jadi itu penggunaan. Sebab itulah kalau kita tengok mana-mana ayat yang bercerita tentang hari kiamat, semuanya Allah menggunakan kata kerja lepas. Apabila bumi ini telah digoncangkan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Belum berlaku lagi, tetapi kenapa Allah kata telah digoncangkan? Nak ceritanya benda ini pasti akan terjadi, semuanya dah ada dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu Allah semua dah ada, tunggu untuk tayangannya sahaja. Filmnya dah ada dah, nak tunggu tayang bila sahaja. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala gunakan fi'il madhi ini, nak ceritanya benda ini pasti akan berlaku. Inna a'tainakal kautsar ini, kami telah berikan kepada kamu nikmat yang melimpah ruah, yang telah, sedang dan akan datang. Dan ayat yang terakhir itu, inna syani'aka huwal abtar, ini menutup mulut musyrikin dan juga ahli kitab.
yang mereka mengatakan bila Muhammad bila dia mati tak ada keturunan. Sedangkan Rasulullah SAW ini dah wafat 1400 tahun yang lepas, keturunan Ahlul Bait baginda tetap berterusan sampailah ke hari ini. Tapi kita pertahakan mana keturunan Ka'ab bin Al-Ashraf tadi, yang kata orang musyrikin Mekah ini lebih baik daripada Muhammad. Mana keturunan dia sekarang ni? Mana keturunan Abu Lahab? Mana keturunan Al-As bin Wa'il tadi? Mana keturunan Uqbah bin Abi Mu'id? Mana keturunan mereka? Betul lah apa yang Allah kata, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu, keturunan mereka itulah yang akan terputus. Sampai tak disebut lagi, tak tahulah keturunannya ada ke tidak lagi. Jadi ini menyebabkan Rasulullah tersenyum dengan ayat ini, walaupun dituduh dengan pelbagai macam-macam tuduhan. Akhir sekali dengan 3 ayat ini Rasulullah boleh tersenyum dengan jaminan Al-Kausar dalam syurga nanti, dan ayat yang ketiga dengan jaminan keturunan Rasulullah ini tidak akan terhenti, terputus, tetapi yang membenci Rasulullah, mereka lah yang akan terputus daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keturunan mereka tidak lagi disebut dan nama mereka tidak lagi kedengaran. Dan sebagai balasan di atas nikmat pemberian yang banyak itu, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat ikhlas kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Okey, korban secara khususnya korban hari raya korban. Kita sekarang ni bulan 4, raya korban bulan 12. Ada lebih kurang 7 bulan lagi. Kalau kumpul 100 bulan mulai bulan ini, insya-Allah korban kita akhir tahun nanti, Zulhijjah nanti. Jangan pula bila masuk Zulhijjah Allah tak cukup duit pula. Okey. Kita pesan ini 7 bulan sebelum hari raya korban, kumpul RM100 seorang setiap individu, dan insya-Allah kita dapat RM700 sebelum hari raya korban nanti, sebagai nak menyahut apa yang kita belajar ini. Wanhar, dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan korbankanlah kerana Tuhanmu. Dan korban itu secara khusus, korban umumnya korban tenaga, korban duit, korban idea, korban masa. Kita duduk dalam surau ini pun korban masa ni. Korban masa lebih kurang sejam ini untuk mendengar sedikit tazkirah kuliahnya, dan ini juga termasuk dalam pengorbanan yang dimaksudkan. Wallahu alam. Dan semoga selepas ini bila baca itu, sekurang-kurangnya makna ini marilah terlintas di fikiran kita. Selain daripada pahala bacanya, kita juga dapat pahala memahami sedikit sebanyak kalamullah Subhanahu wa ta'ala.